60 minit permainan, 1 gol terhasil, 3 mata berharga diraih secara keseluruhannya. Ini merupakan kemenangan buat keluarga besar hoki negara. Sudah menjadi lumrah permainan hoki moden, kebergantungan terhadap tenaga pakar dalam barisan kejurulatihan semakin menebal seiring dengan tuntutan transformasi yang dilakukan pasukan handalan dunia. Skuad negara kini meniti fasa terbaik, lari dari stigma tradisional hanya tertumpu pada gerakan pukulan sudut penalti. Sebaliknya, The Speedy Tigers muncul pasukan terbanyak menjaringkan gol padang. Keputusan positif hasil inisiatif Arun membawa masuk kudrat tenaga pakar berstatus pemenang Piala Dunia. Ya, of course dengan Datuk Seri Subhan, dia banyak sokong. Dia sokong saya sebab dia percaya kat saya. Seperti membawa masuk Kieran Gowers dan Glenn Turner, memang it's the cost. Flight dia, hotel dia and fees dia memang mahal. But dia percaya kat saya, dia support saya, so that is the result. It's a good sign. So kita akan letak pressure pada opponent. Mana kemasukan kita dalam D akan membuatkan stres pada opponent. Tapi saya nak lebih daripada itu because ada situasi yang kita masuk dalam D tapi tak dapat apa-apa. So itu yang kita nak improve sedikit demi sedikit untuk ke Asian Games. Hopefully we continue supporting the team in terms of funding. We need funding not for the coach salary but for the team. You know, a lot of support staff and sport science involvement. Peningkatan drastik yang diperagakan jentera serangan memberi kesan domino terhadap permainan skuad negara. Apa yang pasti, pentas paruh akhir akan terus diwarnai dengan kelincahan gerakan pantas yang menjadi sebahagian daripada percaturan taktikal Arul. Bagi saya, satu yang merangsanglah untuk pasukan negara. So kita banyak menjadikan gol padang. So kita perlu lebih sharpkan lagi kita punya attacking. Ini adalah kredit pada satu tim lah. Kita ikut apa yang kita plan semalam. So hari ini kita terjemahkan atas padang. So cuma hari ini alhamdulillah sebab kami cuba bagi sharp di bahagian serangan. So itu hasil lah daripada as a team. Kita tak kisah kita plan dengan siapa. So siapa yang bergandingan dalam padang kita boleh buat yang terbaik lah. So that's Malaysian lah. Secara peribadi, ni semua jaringan daripada tim untuk saya. Dan saya dengan tim akan teruskan jaringan untuk ke semi final dan final. Dalam pada itu, Kieran Gowers berkongsi keterujaannya bersama wartawan Carl Nunis bagaimana rejim latihannya beri pulangan berbaloi dalam masa yang singkat. Selepas mengarungi 5 perlawanan kompetitif, skuad negara berjaya menjaringkan 8 gol padang berbanding hanya 4 gol daripada gerakan pukulan sudut penalti. 12 jaringan yang terhasil merubah perspektif imej Speedy Tigers yang kini lebih klinikal dalam kawasan D, ideologi terbaru yang jadi taruhan untuk dibawa ke medan utama Sukan Asia Hangzhou. Yeah, well that's why Arul has got me and Glenn Turner into the team. So yeah, we want to play more attacking hockey. We know the boys are really fast and really skillful, so we want to let them just go out and do what they do. Just a license to go attack. Yeah, don't be afraid to take someone on because that's what you're good at. That's why you're in the team. So yeah, we're here to bring the killer instinct back. We know the guys have. What myself and Glenn bring is something unique, and that's what we want to bring to the team as well. And hopefully other teams see that and get scared of us. Skuad hoki negara cipta sensasi apabila menamatkan saingan kumpulan di kedudukan kedua di belakang India menerusi 12 mata. Pencapaian ini jadi kayu pengukur buat The Speedy Tigers untuk tampil garang di Sukan Asia untuk merebut tiket ke Olimpik Paris. Baik, perbincangan lanjut bersama individu yang ikut rapat perjalanan The Speedy Tigers di India. Kita bersama wartawan Carl Nunis. Hai Carl, Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Waalaikumsalam, Lili Akbar. Boleh dengar. Namaste, Vanakkam, Hoki India. Namaste, Carl. Okey, Carl. Malaysia berkelebihan dalam aksi kumpulan. Menang namun dengan hanya kehadiran satu jaringan. Adakah Carl optimis kelebihan masih berpihak Malaysia pada aksi yang akan berlangsung esok, Carl? Peluang mereka macam mana ni? Okey, berbicara mengenai peluang kan, sudah pasti peluang negara cerah selepas menewaskan jurupertahan Korea Selatan. Biarpun pasukan Shin Seok Hyo ini menampilkan beberapa muka baru, namun kekuatan sepasukan mereka masih berada dalam satu kesempatan utama mereka, dan atas faktor itu saya merasakan skuad negara memiliki kelebihan mental dan juga fizikal berhadapan Korea Selatan yang dibelenggu dengan masalah kecederaan. Kita tahu kan selepas mengharungi
mengarungi 2 aksi peringkat Liga Sepusingan. Korea Selatan telah pun kehilangan Lee Nam-yong, pertahanan versatil veteran berumur 40 tahun akibat kecederaan buku lali. Dan ketika ini pakar pukulan sudut penalti mereka Jang Jong-hyun juga mengalami sakit belakang dan hanya diturunkan di suku yang keempat pada aksi yang terakhir. Dan saya dijangka difahamkan beliau akan terus diperkuatkan dalam kesebelasan utama biarpun belum cergas 100% pada perlawanan pada hari esok. Namun secara keseluruhannya skuad negara memiliki satu aura yang lebih berbeza berbanding Piala Sultan Azlan Shah ataupun Jelajah Korea Selatan bulan lalu. Mereka kini lebih klinikal dalam kawasan D, hasil daripada tunjuk ajar ataupun berguru daripada Kieran Govers dan juga Glenn Turner. Dan disebabkan itu juga saya melihat semangat dan juga pemahaman taktikal bersama dengan Coach Arul. Mereka sebenarnya lebih semangat jitu, lebih faham apa yang dimaukan Coach Arul dengan tuntutan fitness level mereka berada di tahap yang terbaik pada ketika ini. Menuju 6 minggu aksi pembukaan di Sukan Asia, skuad negara berada di fasa yang terbaik. Diharapkan mereka mengekalkan kemenangan pada hari esok. Kerana apa? Kerana The Spirit Tigers kini menghuni ranking ke-9 dunia selepas kemas kini terbaru FIH pada 9 Ogos melihatkan mereka memintas Korea Selatan yang jatuh ke tangga ke-10, dan ketika ini The Spirit Tigers berada di tangga yang ke-9 dunia, satu pencapaian luar biasa. Prestasi terbaik klinikal dalam kawasan D, apa lagi menjaringkan lebih banyak gol melalui gol padang berbanding dengan pukulan sudut penalti. Semuanya nampak sangat perfect, tetapi kalau adalah, mungkin kalau boleh kongsikan apa mungkin yang merisaukan Arul Selvaraj menjelang aksi separuh akhir. Okey, ada 2 perkara sebenarnya yang merisaukan Coach Arul Selvaraj dalam perkongsiannya bersama saya sebentar tadi. Yang pertama, jumlah pemainnya yang memiliki kad kuning dan juga kad hijau, satu tindakan disiplin yang ke atas mereka yang terlalu kerap. Seperti contoh Amirul Amizat Azhar serta Mio Azwan Hassan yang berada di bahagian tengah, seringkali dia dengan kad kuning ataupun kad hijau. Ini sebenarnya inisiatif yang terbaru untuk daripada FIH untuk mengekang sebarang tindakan yang tidak memahami peraturan FIH 5 meter yard ataupun tindakan disiplin membuang bola dengan sengaja selepas tiupan whistle dilakukan. Namun perkongsian daripada pemain pula kepada Arul, mereka sebenarnya tak dengar tiupan whistle referee sebenarnya. Itu sebenarnya tidak menjadi perkongsian Arul. Yes, bising dengan crowd. So saya fikir ini perkara yang tidak harus dilakukan pada hari esok. Kerana apa? Kerana kalau kita hilang satu pemain di atas padang dalam hoki moden ini, kita hilang penguasaan bola. Itu satu perkara. Yang perkara yang kedua iaitu mengawasi Jang Jong-hyun yang hanya dimasukkan di penghujung saingan. Itu antara tipu helah daripada Korea Selatan yang selain nak memberehatkan Jang Jong-hyun, mereka akan terus memperkuatkan Jang Jong-hyun semua seperti final Piala Sultan Azlan Shah hujung tahun lalu apabila Jang menjadikan satu gol dalam satu pukulan sudut penalti pada aksi final. Itu 2 perkara yang dirisaukan Arul ketika ini. Okey, hopefully semuanya akan lancar untuk pasukan kendalian Arul Selvaraj. Okey, Kal, laporan tadi ada menyentuh mengenai suntikan dana. Boleh Kal jelaskan dengan lebih terperinci mengenai ini, Kal? Okey, sebenarnya perkongsian Arul ni sebenarnya untuk long term project lah kan. Arul Selvaraj dah pun berada dalam skuad negara memasuki tahun ketiga. Biarpun 2 tahun pertamanya Arul tidak dapat kebebasan beraksi di luar negara atas tuntutan pandemik COVID-19 dan memasuki tahun pertama yang full schedule beraksi di jelajah Eropah dan sebagainya. Arul meminta lebih banyak sokongan dana untuk menyokong sukan hoki ini, sama seperti pasukan ahlan dunia. Saya ambil contoh pasukan India, biarpun hanya ada 8 individu yang dibolehkan duduk di dalam bench mereka, tapi ada lagi 10 orang duduk dekat tempat duduk yang memiliki kepakaran yang berbeza, nutritionist, pakar taktikal, coach jurulatih, coach kecergasan, itu kita ada, dan juga coach penyerang. Dan semuanya mereka miliki dengan eksklusiviti sepenuh masa. Kita baru ingin menuju ke arah itu, namun bersifat berkala. Kalau ada kejohanan 2-3 bulan sebelum tu kita bawa tenaga pakar. Ini antara senario yang berbeza daripada hoki dunia yang lain, tapi kita menuju ke arah satu landasan yang tepat dan diharapkan pada masa hadapan lebih banyaklah dana-dana daripada syarikat swasta untuk memperkasakan sukan hoki ni, Lily dan juga Akbar. Okey, back to game yang akan berlangsung peringkat separuh akhir.
Baik, mungkin sudah ada bayangan antara pemain-pemain yang akan diberikan cabaran untuk menggalas harapan Malaysia, dan siapakah pemain Korea Selatan yang mungkin perlu dirantai? Okey, saya rasa sama je macam aksi final Piala Sultan Azlan Shah hujung tahun lalu. Razi Rahim yang belum lagi menjaringkan sebarang gol dalam kejohanan ini, biarpun sudah pun memiliki 4 situasi pukulan sudut penalti, semuanya ditepis. Begitu juga dengan Jang Jong Hyun yang tidak menjadikan gol dalam 2 dari 3 aksi yang terakhir. Mereka ni semua orang cakap decider game. Dalam 4 aksi jelajah di Korea Selatan, semua yang gol yang terhasil menerusi gol padang, dan ini memberi makna Razi Rahim dah tak skor dalam aksi kompetitif 7 hingga 8 game yang terakhir. Satu kerisauan juga, dan saya fikir Razi Rahim ingin mengakhiri badi tanpa gol itu pada hari esok menentang Korea Selatan, memandangkan Korea Selatan memulakan lawan yang sama negara di Sukan Asia nanti. Jadi Razi Rahim akan turn on the spotlight pada hari esok. Begitu juga dengan Jang Jong Hyun yang sudah pasti ingin menewaskan rakan sepasukannya di THC, Terengganu Hockey Team, di Faizal Sari dan Zulkifli Asari. Itu dia 2 nama yang harus diawasi. Alright, okey. Apapun esok jangan lupa kita seperti Malaysia akan menantikan perlawanan dan saksikan secara langsung di Astro All the way Arena. to final. Yes, thank you Kal. Terima kasih, Kal.